Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafaa billahi shahida wa nusalli wa نسلم على حبيبنا وشفيعنا ونبينا وزخرنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. آمين اللهم آمين. أما بعد. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Mudah-mudahan tuan-tuan yang hadir malam ini sihat walafiat insyaAllah. Hidupnya barakah, hidupnya makmur, hatinya tenang insyaAllah. Dan kalaupun ada di antara kita yang mungkin kurang sihat malam ini, mudah-mudahan dengan berkah majlis ilmu, selesai salat nanti diberikan keafiatan insyaAllah. Hari ini kita masuk pada muka surat 129. Tentang apa ni? Hayatus sahabah, kehidupan para sahabat. Kenapa kita pelajari? Kenapa kita telusuri? Kenapa kita mengikuti tentang kisah-kisah kehidupan sahabat? Kerana cara fikir mereka, cara melihat mereka, pendirian mereka dalam soal kehidupan, tentang perkahwinan, tentang organisasi, tentang solat, tentang akhlak, tentang majlis, tentang macam-macam perkara kehidupan. Maka kita ambil nasihat-nasihat panduan itu untuk menjadi panduan hidup kita mudah-mudahan. Kemudian kenapa kita pilih generasi sahabat untuk kita ceritakan? Ini tidak lepas daripada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah bersabda, "Ashabi kan nujum." Para sahabatku ini semuanya bagaikan bintang. Bi ayyi himuqtadaitum ihtadaitum. Yang mana satu kamu ikuti, insya-Allah kamu akan dapat petunjuk hidayah. Jadi bila salah satu isyaratnya Nabi sebut begitu, maka kita berusaha nak mencontohi para sahabat insya-Allah. Kemudian hadis yang lain, Rasulullah bersabda, khairul quruni qarni. Sebaik-baik kurun adalah kurun aku. Kurun tu apa? Kurun berapa tahun? 10 abad. Kurun berapa? 100. Sebaik-baik 100 tahun, 100 tahun aku, kalau saya terjemah begitu. Thumma alladhina yalunahum, kemudian 100 tahun yang berikutnya, kemudian 100 tahun yang berikutnya. Oleh kerana Rasulullah sebut 3 kali, jadi 300 tahun yang pertama bermula zaman Nabi hidup dikira sebagai generasi yang terbaik. Tidak bermaksud setiap orang yang ada di zaman tu semua baik, bukan. Dalam zaman tu penjenayah ada tak? Ada. Zaman pada dalam 300 tahun tu ada tak orang yang pembunuh? Ada. Ada tak kaki botol? Ada. Ada tak penzina? Harus saja ada. Tapi secara keseluruhan, generasi itu adalah yang paling baik sekali. Kalau nak cari orang yang ibadahnya ratusan rakaat tiap-tiap malam, zaman itu biasa saja kita jumpa. Nak cari orang yang Qurannya khatam ribu-ribu kali, bukan setahun sekali, bukan 2 tahun sekali, 1 tahun ribu-ribu kali, zaman itu banyak saja. Jadi atas dasar bertitik tolak 2 hadis tu, maka kita pelajari sebahagian daripada kisah-kisah mereka, mudah-mudahan jadi panduan kepada kita insya-Allah. Hari ini
muka surat 129. Iaitu apa? Tajuk dia H. Selamat kerana dilantik menjadi ketua. Macam mana nak selamat padahal dilantik menjadi ketua? Selamat yang maksudkan itu selamat dari azab Allah. Kita kalau dilantik jadi ketua, dia bukan kerana keketuaannya, tapi kerana tanggungjawabnya. Macam mana selamat dari azab Allah? Kerana dengan sebab kita dilantik menjadi ketua. Baik, kita lihat sama-sama kisahnya. Kata pengarang, dikeluarkan oleh Imam At-Tabarani daripada Abu Wa'il Syaqiq bin Salamah bahawa Sayyidina Umar bin Al-Khattab telah melantik Basar bin Asim untuk memungut zakat penduduk Hawazin. Jadi Sayyidina Umar sudah lantik satu orang, Basar bin Asim. Basar ni pula dia menunda-nunda. Menunda-nunda tu maknanya tangguh, postpone, tangguh-tangguh keberangkatannya, pemergiannya. Lalu dia ditemui oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dan Sayyidina Umar tanya kepada dia. Sayyidina Umar dah lantik dia untuk tugas dia kutip apa? Zakat. Kutip zakat dekat satu kawasan penduduk Hawazin. Tangguh, hari ni tak pergi, besok tak pergi, lusa tak pergi. Tangguh. Lalu Sayyidina Umar datang tanya kepada dia, kenapa? Lalu apa kata Sayyidina Umar? Apakah yang menyebabkan kamu terlewat? Apakah kamu tidak mendengar? Dan apakah kamu tak mau taat kepada arahan kami? Kata Sayyidina Umar. Lalu Basar berkata, tidak, bukan macam tu. Melainkan aku ni lambat ni kerana aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda Nabi? Sesiapa yang menjadi ketua bagi sesuatu urusan kaum muslimin. Oh, ini hadis ni bagus ah. Tak lama lagi pelantikan pengerusi dengar gitu. Ni banyak pengerusi masjid, pengerusi surau kan. Minta dia baca, suruh dia datang sini pengurusi ni. Mesej sekejap, grup bakal pengurusi masjid. Tak kisahlah, bukan pengerusi saja, siapa-siapa pun termasuk kita sebenarnya kena contohi. Pengerusi ke setiausaha itu kerana tuntutan organisasi ada jawatan, nama dia begitu. Hakikatnya Rasulullah ingatkan kita, kullukum ra'in, setiap daripada kamu semuanya pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan setiap kamu bertanggungjawab atas apa yang dia pimpin. Semua orang sebenarnya hakikatnya pemimpin. Tapi ni nak cerita dia, Basar ni. Jadi Sayyidina Umar tanya, ni kenapa lambat, tak gerak-gerak lagi? Saya suruh kutip zakat, kamu tak taat perintah ke? Kamu tak dengar arahan? Jadi kata dia, bukan kerana itu. Tapi saya pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasulullah bersabda apa? Sesiapa yang menjadi ketua bagi urusan kaum muslimin, maka nanti dia akan datang pada hari kiamat, dia akan berdiri di atas sebuah jambatan api neraka. Oh, beratnya. Dia berdiri dekat situ. Baik, jika baru ada pilihan, dia berdiri kat situ, akan dihisap, dia tengok. Jika dia melakukan kebaikan, kerana ketua dia tu, pos jawatan tu dia buat kebaikan, maka dia akan selamat di situ. Tetapi jika dia telah melakukan kejahatan, jambatan itu akan runtuh, lalu dia terjatuh masuk dalam api neraka selama 70 tahun. Lamanya 70 tahun. Akhirat tak sama dengan kita. Kana miqdaruhu alf sanatin mimma ta'udun. 1 tahun, 1 hari, fi yaumin kana miqdaruhu alf sanatin mimma ta'udun. Tuan-tuan biasa dengar ayat tu kat mana? Biasa dengar. Fi yaumin kana miqdaruhu alf sanatin mimma ta'udun.
alimul ghaibi wasyahadatil azizur rahim. Biasa dengar bila? Tak pernah dengar. Wih, bahaya ni. Subuh Jumaat. Itu surah apa? Surah Sajdah. Surah Sajdah. Fi yaumin, dia akan ada dalam satu hari. Satu hari di akhirat. Fi yaumin kana miqdaruhu, kadar kiraan satu hari di akhirat ka'alfasanatin mimma ta'udun. Alfasanatin mimma ta'udun. 1000 tahun ikut kiraan kita. Satu hari. Sekarang 70 tahun. 70 tahun. Berapa hari ya? 70. Darab katakanlah 360 hari. Darab 70. Darab 1000. Tak tahu macam mana nak kiranya tu. Jadi maknanya lamalah cerita. Jadi kenapa basar lambat? Kerana teringatkan hadis Nabi ni, kalau tak jalankan tanggungjawab jatuh dalam api neraka. Sampai nak pergi jadi ketua tu teragak-agak. Nak pergi ke tak nak pergi? Nak pergi ke tak nak pergi? Nak pergi ke tak nak pergi? Bimbangkan tanggungjawab. Jadi Sayyidina Umar tanya, ni kenapa tak gerak lagi? Kamu tak nak dengar ke? Memang tak dengar ke? Tak nak taat? Dia, saya sebenarnya bukan tak nak taat Sayyidina Umar, tapi saya teringat-ingat pesanan daripada Rasulullah. Kerana dia ingin selamat daripada azab api neraka atas sebab dia menjadi ketua. Jadi itu contoh. Baik, cerita yang selanjutnya, Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Apa Abu Dzar tanya? Wahai Umar, apakah kamu telah mendengar sesuatu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jadi Abu Dzar tanya, Umar, kamu ada dengar tak satu perkara daripada Rasulullah? Lalu kata Sayyidina Umar pun jawab. Dia kata tak ada. Tentang apa? Abu Dzar berkata, sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mengambil tanggungjawab atas urusan kaum muslimin, nanti dia akan datang pada hari kiamat sehingga keadaannya dia akan berdiri di atas sebuah jambatan api neraka. Jika dia melakukan kebaikan dalam layanannya sebagai seorang ketua, maka dia akan selamat. Jika sebaliknya, jambatan itu akan roboh dan dia akan terjerumus masuk dalam api neraka selama 70 tahun. Dan neraka itu sangat gelap dan hitam. Neraka sekarang warnanya, kan hari itu kan khutbah kan, 4 minggu lepas ke 3 minggu lepas, cerita tentang api neraka. Saya ingat lagi, Rasulullah bersabda, neraka tu asalnya warnanya apa? Merah. Kemudian dibakar hatta biyaddat, sampai neraka tu panasnya selama 1000 tahun dibakar, bertukar warna apinya jadi putih. Punya panas sampai putih api dia. Dan kemudian dibakar lagi 1000 tahun, kata Rasulullah, hatta swaddat, sehingga bertukar api jadi warna hitam. Dan hitamnya, kata Rasulullah, sekarang sudah dalam keadaan yang amat hitam, gelap dan panas. Tapi api neraka sekarang sifatnya bukan warna merah, sifatnya warna apa tadi? Warna hitam. Kerana dah dibakar ribuan tahun neraka. Na'udzubillahi min zalik. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari terjerumus dalam api neraka. Maka hadis yang manakah yang menggementarkan hati kamu, Umar? Hadis yang mana yang menggementarkan hati kamu, wahai Umar? Jadi kata Sayyidina Umar, kedua-dua hadis itu menakutkan saya, gementarkan saya. Kerana itu, kata Sayyidina Umar, kalau macam itulah kamu ingatkan saya nak tanya balik kat kamu nak tak ambil alih jawatan khalifah ni? Maknanya Sayyidina Umar ni, dia pegang jawatan khalifah bukan kerana dia nak, tapi kerana orang dah pilih tanggungjawab, maka dia galas juga. Tapi kalau ada orang lain yang nak, kau nak, ambil. Kalau nak, ambil. Aku boleh bagi. Bukan tak ada keberatan.
Jadi dia bukan kerana nak. Jadi kata Sayyidina Umar, apakah kamu mahu mengambil jawatan khalifah ini? Lalu Abu Dzar pun menjawab, hanya orang yang hidungnya terpotong dan pipinya telah dilekatkan di atas tanah saja yang akan mengambil alih jawatan ini. Maknanya orang, hakikatnya orang biasa-biasa tak sanggup nak ambil alih. Aku tidak mengetahui melainkan jawatan khalifah tu memang yang paling sesuai sekali untuk kamu. Dia bukan kritik Sayyidina Umar, bukan. Zaman dulu sahabat Nabi ni kalau memberikan peringatan bukan kerana hasad. Umar, contohnya lah bahasa dia, kita taklah sebut Umar macam tu, kita sebut Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Tapi sesama sahabat Nabi, kalau dia cakap, wahai Umar, kau kena ingat Rasulullah pernah cakap, siapa yang memegang jawatan ketua urusan orang Islam, besok ke akhirat datang, dia duduk atas jabatan neraka tau. Kalau dia ada buat masalah, kalau dia okey, selamat. Tapi kalau dia begini-begini ada buat masalah, orang jadi terzalim apa semua, dia masuk neraka 70 tahun. Kita kalau ada orang cakap kita ketua, awak ni perli saya ke apa, itu kita punya cara fikir. Sayyidina Umar tak ada kata awak perli saya ke, tak. Kalau betul awak cakap lillahi ta'ala, awak nak jawatan ni, boleh. Tapi kalau tidak, ya tak apa, saya akan terus pikul amanah. Yang cakap ikhlas, yang dengar pun ikhlas. Jadi tak ada simpan, aduh dia ni memang tak sokong saya, saya rasa dalam PRU 15 ni dia tak bangkah saya ni. Aduh ni, dia tak ada fikir-fikir macam tu, tak ada. Dia bukan cerita lepas ni sokong ke tidak, tak. Awak beri peringatan kepada saya untuk kebaikan akhirat saya terima dengan lapang hati. Dan dia pun tahu, Abu Dzar cakap pun lillahi ta'ala. Abu Dzar cakap bukan kerana dia nak jawatan ataupun dia nak jatuhkan Sayyidina Umar. Tak, Umar. Kalau dia cerita mana yang paling baik, kamu orang yang paling sesuai dengan jawatan tu. Dia cakap, bukan dia nak suruh apa, tapi nak kerana sayang kepada seseorang untuk tujuan akhirat. Itu sahabat Nabi SAW. Lalu kata Sayyidina Abu Dzar, jika kamu memberikan jawatan khalifah ini kepada seseorang yang tidak berlaku adil, dia cara dia rendah diri pula. Kalau kamu serahkan pula jawatan tu pada orang yang tak berlaku adil, nanti kamu juga akan tanggung dosa bersama-sama dengan dia. Jadi bukan dia nak, cuma dia kata kalau kamu bagi kat saya pun yang tak berlaku adil, dengan kamu dosa lagi. Jadi nak bagi ke orang pun fikir dosa, nak terus galas pun fikir dosa. Itu cara sahabat Nabi SAW. Itu kerana memikirkan tanggungjawab. Tanggungnya di dunia, jawabnya di akhirat nanti. Baik, kemudian kita lihat cerita yang berikut. Masih lagi berkisar tentang ketidakmahuan merebut jawatan ketua, tetapi bukan dengan maksud lari dari tanggungjawab. Kita kena faham. Bila sahabat Nabi ni kata, saya tak nak jadi ketua, saya tak nak. Dia bukan kerana lari dari tanggungjawab, tapi kerana takut dengan urusan akhirat. Kalau ada seseorang boleh meyakinkan dia, memberikan dia semangat, betapa kalau dia ambil tanggungjawab tu lebih selamat untuk urusan akhirat, akhirnya dia akan ambil juga, kerana selamat di akhirat. Tapi kalau ambil itu jadi tak selamat, dia tak akan ambil. Ambil tu jadikan dia susah ke akhirat, dia tak ambil. Tapi kalau tak ambil akan jadi masalah, dia ambil. Sayyidina Umar ambil jawatan khalifah kerana apa? Memikirkan kalau tak ambil, habis masalah orang Islam, lalu dia ambil juga. Tapi kalau ada orang layak dan ingin ambil, yang mana melepaskan dia tanggungjawab di akhirat, dia pun akan lepaskan. Itu cara mereka lah. Radhiyallahu anhum ajma'in. Allah redha kepada mereka semuanya. Baik, kita lihat tanggungjawab di bawah. Tajuk dia, keengganan untuk menerima perlantikan sebagai ketua. Baik, dikeluarkan oleh Al-Bazzar daripada Anas radhiyallahu anhu bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melantik Al-Miqdad bin Al-Aswad sebagai ketua
di sebuah kawasan Gunung Harmada. Ketika dia kembali ke Madinah, maka Nabi SAW bersabda kepadanya, kepada Miqdad. Miqdad ni sahabat Nabi. Bagaimana dengan tugasanmu? Kata Rasulullah. Macam mana kerja kau? Kalau kita tanya, macam mana awak punya kerja, tugasan? Okey. Biasalah, kita kalau ada hantar seseorang yang jadi wakil kepada kita menguruskan, kan kita akan tanya, macam mana kat sana? Okey tak? Dia orang settle tak macam masalah? Biasa. Rasulullah tanya, macam mana tugasanmu? Lalu dia menjawab, Al-Miqdad dia jawab. Dia kata, wahai Rasulullah, saya ni telah dihormati oleh orang sehingga saya rasa saya ni dah bukan Miqdad lagi dah. Orang punya hormat, saya dah rasa macam saya bukan Miqdad lagi dah. Orang bagi penghormatan. Lalu Rasulullah bersabda, begitulah tugasnya seorang ketua. Lalu Miqdad jawab lagi, demi Allah yang telah mengutus engkau ya Rasulullah dengan kebenaran, saya ni sekali-kali lagi memang tak akan lagi pegang jawatan ketua ni untuk selama-lamanya. Kerana apa? Kerana takut. Dulu nama dia Miqdad, orang buat dia macam biasa je. Tapi bila dah jadi ketua, orang apa? Angkat-angkat dia sampai dia kata, saya ni dah macam bukan Miqdad lagi dah. Tak tahulah Tan Sri mana. Bukan Tan Sri lah, tapi maknanya orang yang dah diangkat begitu. Jadi kata dia, Rasulullah, saya ingat mulai hari ini saya dah tak nak pegang lagi jawatan ketua. Bukan kerana lari dari tanggungjawab, tapi kerana bimbang, terbuai dengan kedudukan dan juga jawatan ketua itu. Lalu orang-orang kaum muslimin pun bercakap kepada Miqdad, wahai Miqdad, majulah kamu, silakanlah kamu untuk mengimamkan solat kami. Namun Miqdad menolak untuk mengimamkan solat. Miqdad kata, tolong cari orang lain lah. Persilakan dulu orang lain dulu untuk menjadi imam. Kenapa begitu? Kerana dia tahu akan besarnya peranan seorang ketua, dan dia takut hatinya berubah dengan sebab menjadi seorang ketua. Itu cerita yang pertama di bawah tajuk yang kedua ini. Sekarang cerita yang kedua, yang seumpama itu. Daripada Anas radhiyallahu anhu terdapat juga hadis yang sama seumpama tadi, yang mana di dalam riwayat yang kedua ini pula, Miqdad yang tadi sahabat Nabi itu dia cakap, apa dia kata? Aku ni telah dihormati sehingga aku merasakan bahawa aku ni ada kelebihan khusus, lebih berbanding kaum itu sendiri, tempat yang aku datang itu. Rasulullah bersabda kepada dia, begitulah kebiasaannya. Apakah kamu betul-betul jaga kaum tersebut di Gunung Harmada tadi, ataupun kamu melalaikannya? Lalu Miqdad kata, demi dia, yakni Allah yang telah mengutuskan kamu dengan kebenaran, aku ni wahai Rasulullah, saya ni rasanya tak nak lagi lah jadi ketua, walaupun bagi dua orang untuk selama-lamanya. Walaupun ada tugasan lain, bukan ketua satu kaum, untuk dua orang saya jadi ketua pun kalau boleh tak payahlah, bagi kepada orang lain. Dia kalau boleh, selagi ada pilihan lain, bagi kepada orang lain. Itu jiwa Miqdad bin Al-Aswad. Itu cerita yang kedua yang ada hubung kait dengan cerita yang pertama. Sekarang kita tengok riwayat yang ketiga yang ada hubung kait juga tentang sahabat Nabi yang namanya Miqdad ini. Dalam riwayat At-Tabarani daripada Miqdad bin Al-Aswad, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengutus aku ke suatu tempat, kawasan. Ketika aku kembali itu kembali ke mana ni? Kembali ke Madinah, kembali kepada Rasulullah. Masa aku balik kembali, maka Rasulullah pun bersabda kepadaku, aku terus beranggapan bahawa aku mempunyai ramai orang bawahan. Demi Allah, aku tidak akan menjadi ketua lagi, walaupun untuk dua orang selepas daripada ini. Jadi cepat-cepat dia jumpa Nabi, cepat-cepat dia beritahu, dia dah mula rasa dah ramai kaki-kaki
Dah ramai orang-orang yang akan berkhidmat untuk dia, dia rasa dah macam lain hati dia. Ada bila hati dia rasa lain sikit je, dia dah mula bimbang dah. Dia kata Rasulullah, lebih baik saya lepas ni tak payah jadi apa? Jadi ketua, tak payah lah. Sebab dia sahabat Nabi, dia bimbang soal hati dia. Soal hati dia, soal bagaimana dia nanti di akhirat. Itu cerita yang berkaitan dengan Miqdad al-Aswad bagi riwayat yang ketiga, yang saling menyokong dan berhubungan. Sekarang kita masuk ke bawah. Ini ada cerita yang lain masih dalam tajuk yang sama. Imam At-Tabarani meriwayatkan daripada seorang lelaki, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melantik seorang lelaki menjadi ketua dalam satu sariyah. Ketika dia kembali, Rasulullah bertanya kepadanya. Biasanya kalau ada pertempuran, peperangan yang Nabi ikut serta, biasanya dipanggil dengan perkataan ghazwah. Dipanggil sebut apa? Ghazwah. Maknanya perang, Rasulullah pun ikut sama. Maknanya misi-misi utama dan besar. Tapi kalau ada pertempuran kecil, mempertahankan sempadan, atau ada orang Islam minta tolong dekat sana, ada kekacauan, ataupun ada pemberontakan berlaku kecil-kecil yang perlu satu grup je pergi, biasanya disebut dengan nama menghantar sariyah. Sariyah tadi tu. Jadi ghazwah, perang besar, Nabi terlibat. Kalau sariyah dihantar. Jadi kalau dihantar satu grup tu untuk tujuan sariyah tadi tu, biasanya mestilah dilantik satu orang apa? Mestilah dia ada chief dia. Ada dia punya apa? Ketua dia. Dia punya ketua. Ketika dia kembali, Rasulullah bertanya kepada dia, bagaimana dengan tugas kamu sebagai seorang ketua? Maka dia pun jawab. Dia kata, Rasulullah, seakan-akan saya ni seperti dah jadi orang lain dalam jemaah itu. Ke arah mana saja saya pergi, mereka semua ikut saya. Dan di mana saja aku singgah, mereka semua akan ikut serta-merta. Lalu, apa respon daripada Nabi? Rasulullah bersabda, seorang penguasa itu, dia berada di ambang pintu kemarahan Tuhannya, kecuali orang yang dipelihara oleh Allah. Jadi orang yang ada kuasa, sebenarnya dia tu dekat sangat dengan pintu kemurkaan Allah maksudnya. Macam tadi yang jadi ketua tadi tu. Maknanya kita ni jadi ketua tu bagus dari satu sudut. Dari satu sudut bagusnya apa? Kita tidak jadi orang yang suka. Dia kan kalau secara psikologi kan, orang-orang psikologi selalu saya tengok ada yang suka sebut gini. Bila berlaku satu masalah, manusia tu ada 10 pecahan. 7 cakap belakang je banyak. Ada masalah, pepok-pepok belakang berdegor-degor. Kedai kopi, kedai mana. 7 cerita belakang banyak. Ada masalah apa contoh? Masalah apa? Tanah runtuh. Yang berbual cakap komen 7 orang. 2 mendiamkan diri, tengok daripada jauh saja. 1 bertindak menyelesaikan. Biasanya gitulah orang-orang psikologi yang sebut gitu. Apa ada masalah? Semua cakap. Tapi 7 orang semua cakap. Apa benda tak buat 7 orang? Cakap. Masing-masing bila kat meja kopi tu Allah macam bila cerita masalah ekonomi, ya Allah, dia cerita ekonomi negara, kita tengok macam dia boleh buat negara baru. Padahal ekonomi dia tu dalam kocek pun tak cukup ekonomi dia. Tapi dia cerita masalah ekonomi negara tu, dia punya cerita. Dia masalah ekonomi, 7 cakapnya degar-degar. Cakap beria-ria. 2 relax. Pandang, cuma tengok-tengok daripada jauh apa keadaan. 1 bertindak maju ke depan untuk buat tindakan jalan penyelesaian. Jadi sahabat Nabi yang tolak-tolak jadi ketua ni, dia bukan maksudnya masuk dalam kategori nombor 7 ni, dia lebih seronok cakap cerita banyak, bukan. Tapi kerana takut kepada urusan diri di akhirat menjadikan mereka begitu.
Tapi kalaulah mereka tu memang ada kebolehan, memang diberi amanah kepercayaan, memang semua orang berikan sokongan, maka mereka akan galas tanggungjawab itu sebaik-baiknya, tanpa kita merendah-rendahkan kebakat dan juga kemampuan yang ada pada para sahabat. Jadi sebab tu Rasulullah ingatkan tadi, seorang yang penguasa, penguasa ni bukan mesti raja, penguasa ni bukan mesti menteri-menteri, orang yang dia ada berikan kekuasaan untuk bertindak sesuatu, dia tu berada di ambang kemurkaan Tuhannya, kecuali orang-orang yang dipelihara oleh Allah. Jadi kalau kita diberikan tanggungjawab macam itulah, kita kena banyak mohon pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Hatta sebahagian ulama pun cerita kan, kalau kita mesyuarat, ada adab-adab mesyuarat. Contoh salah satu adab mesyuarat, jangan ada mesyuarat selepas mesyuarat. Contohnya mesyuarat, masa tu kita bincang, jangan dah habis mesyuarat ada mesyuarat lain yang tak ada kaitan dengan mesyuarat, akhirnya tak dapat jalan keluar, syaitan ganggu. Yang kedua, contohnya orang yang cadangan dia diterima, dia kena banyak istighfar. Cadangan dia diterima, nak dilaksanakan, ada 10 orang bagi cadangan, cadangannya paling ramai disokong, diterima, nak dilaksanakan. Habis mesyuarat, yang diterima cadangannya kena banyak istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Sebab belum tentu diterima ramai, cadangan tu akan jadi baik. Mana kita tahu? Entah-entah dibuat tak jadi, atau dibuat tak berjaya, atau dibuat makin buruk keadaan, tak tahu. Jadi kena banyak istighfar. Yang pula satu orang lagi yang cadangannya dibangkang, tak diterima, ada 10 orang, dia angkat tangan, semua orang tak setuju cadangan dia. Yang ini kena cakap alhamdulillah, 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 syukur kalau cadangan saya diterima. Kena pula tak jadi ke ada masalah kepada saya, syukur tak diterima, alhamdulillah. Kan betul gitu? Bukan terbalik. Yang tak diterima, astagfirullah, astagfirullah, teruk betul dia orang ni tak terima cadangan aku. Yang diterima pula, alhamdulillah, aku dah kata cadangan aku yang paling bagus, terbalik pula. Yang diterima, astagfirullah, ya Allah, betul tak cadangan aku ni, ya Allah, diterima ramai, tapi belum tentu di sisi kau dia akan jadi yang lebih baik, ya Allah, aku tak tahu ni. Jadi rasa takut, itu cara hati. Tapi kalau tak diterima, alhamdulillah, syukur orang tak terima cadangan aku. Boleh macam tu? Itu susah, ada. Itulah cerita. Itu pun iktibar kisah ulama-ulama dulu. Gitu. Baik, Nabi sebut tadi apa? Seorang penguasa yang ada kuasa itu berada di ambang pintu kemurkaan Tuhannya. Rabb tu maknanya Tuhan lah. Tuhannya, kecuali orang yang dipelihara oleh Allah. Maka lelaki itu pun berkata, kalau begitu, aku tidak akan lagi menjadi ketua untukmu, wahai Rasulullah, dan juga tidak juga untuk orang lain. Lalu Rasulullah pun tersenyum sehingga kelihatan gigi gerahamnya. Nabi tersenyum. Maknanya percakapan Nabi itu menggerunkan dia. Rasulullah, kalau gitu sudah, saya tak payah jadi ketua lagi Rasulullah. Sebab saya dah rasa macam orang semua ikut saya. Orang semua angkat saya. Saya pergi mana-mana singgah, semua orang follow ikut saya. Saya dah risau Rasulullah. Jadi Rasulullah kata, betul. Siapa jadi ketua, dia berada di ambang kemurkaan Allah. Dia kena jaga. Kecuali kalau dia betul-betul dipelihara oleh Allah. Jadi dia takut, kata dia Rasulullah, kalau gitu sudah, saya tak nak jadi ketua lagi Rasulullah. Tolong lantik orang lain. Itu contoh. Kemudian yang seterusnya dikeluarkan oleh Al-Mubarak dalam kitab Az-Zuhd daripada Rafi' At-Tai. Katanya, aku bersama-sama dengan Sayyidina Abu Bakar. Ini cara Abu Bakar pula. Ini cara siapa? Tadi cara Rasulullah. Ingatkan. Sekarang cara Abu Bakar. Yang berikut pun cara Abu Bakar. Aku bersama dengan Sayyidina Abu Bakar dalam satu ghazwah. Ketika kami kembali, aku bertanya kepada dia, wahai Abu Bakar, nasihatkanlah aku. Wahai Abu Bakar, bagi saya nasihat, tolong. Lalu kata Sayyidina Abu Bakar, yang pertama, dirikanlah salat yang telah diwajibkan pada waktunya. Yang kedua, tunaikanlah zakat hartamu yang boleh membersihkan jiwamu. Ketiga, berpuasalah kamu di bulan Ramadan. 4,
tunaikanlah haji. Dan yang kelima, ketahuilah bahawa hijrah dalam Islam itu mempunyai kepentingan. Dan yang akhir sekali, ingat, janganlah kamu menjadi ketua. Yang ujung sekali dia pesan apa? Kalau jangan jadi ketua tu, kalau boleh elak sibuk-sibuk ke depan nak jadi apa? Itu maksudnya. Janganlah sampai kamu ni beria-ia sangat semata-mata nak jadi apa? Nak jadi ketua. Menarik betul. Padahal dia tu ketua tu. Padahal dia tu khalifah. Tapi diingatkan orang. Sebab dia jadi khalifah bukan kerana menonjol-nonjolkan diri, bukan kerana dia merebut-rebutkan diri. Kalau saya jadi, saya tanggung jawab. Tapi kalau saya tak jadi, saya jadi orang yang membantu orang itu untuk sempurnakan tanggungjawab. Sebab yang saya tahu bukan sebab dia jadi ketua dia akan dapat nama, tapi dia jadi ketua, saya akan ditanggungjawabkan di akhirat sejauh mana saya memberi sokongan kepada benda baik yang dia nak buat. Jadi cara fikir tu bagus, positif. Kalau saya jadi ketua, saya mohon supaya mudah-mudahan saya dapat tanggungjawab ni dengan baik. Sebab saya takut saya berdiri di atas jambatan api neraka, saya terjunam 70 tahun. Tapi kalau saya tak jadi ketua, bukan maksud bila tak jadi ketua, lantak engkau, tahu engkau jadi ketua. Dia bukan macam tu cara fikir dia. Tapi kalau kau jadi ketua, saya akan ditanggungjawabkan sejauh mana saya membantu ketua itu untuk selesaikan tanggungjawab akhirat. Maka saya akan bantu juga. Itu cara. Macam dulu ada kisah seorang imam, seorang sahabat dari kalangan orang Ansar. Dia ni suka baca surah Al-Ikhlas pada tiap-tiap rakaat solat. Setiap rakaat solat ikhlas, setiap rakaat solat ikhlas, 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 ikhlas. Surah Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Tiap-tiap rakaat. Jadi sahabat Nabi yang jadi makmum ni sekali boleh tahan lagi, dua kali boleh tahan. Ini ada dalam hadis Sahih Bukhari. Jadi dah sampai hari-hari, akhirnya makmum cakap dengan imam, "Mam, imma an taqra'a biha wa imma an tad'aha wa taqra'a bi ukhra." Imam, kalau boleh kamu baca Qul huwallah ataupun baca surah lain, jangan baca Qul huwallah lah tiap-tiap rakaat macam ni. Kami tak senanglah. Apa kata imam? Imam ni bagus. In ahbabtum an a'ummakum bidzalika fa'altu. Kalau kamu suka saya untuk jadi imam, saya akan buat macam mana saya buat. Tapi kalau kamu tak suka, wa in karihtum, tapi kalau kamu tak suka, tak mengapa. Saya akan pusing belakang, saya jadi makmum, tak masalah. Jadi dia bukan sebab tak suka, awak tak suka saya jadi imam, tak apalah, saya tak payah datang masjid lagi. Terus tak datang masjid, terus merajuk 2-3 bulan. Kamu suka, saya ke depan. Kamu tak suka, tak masalah, saya duduk belakang jadi makmum. Saya akan sokong orang yang disukai oleh orang untuk mengimamkan solat. Itu kan namanya berfikir secara positif. Baik tuan-tuan, kita ikuti dulu azan isyak saja. Allahumma salli ala sayyidina. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwwata illa billah.
haula wala quwwata illa billahi la haula wala quwwata illa la haula wala quwwata illa Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma rabb hadhihi at-tammah. Salat al-qaim Muhammad ba'ath maqam alhamdulillah wa ta'ala. Astaghfirullah al-azim. Bismillah, bismillah. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Jadi apa pesan daripada Sayyidina Abu Bakar tadi? Sayyidina Abu Bakar kata apa? Yang pertama, dirikanlah salat yang telah diwajibkan pada waktunya, asas. Tunaikanlah zakat, asas dalam rukun Islam. Berpuasalah pada bulan Ramadan, tunaikanlah haji. Ketahuilah bahawa hijrah dalam Islam itu mempunyai besar kepentingannya, dan jangan kamu jadi ketua, kata dia. Diingatkan begitu. Baik, kemudian dia berkata, apa kata Sayyidina Abu Bakar? Sesungguhnya jawatan ketua yang kamu saksikan hari ini tidaklah mempunyai daya tarikan apa-apa pun sebenarnya pada hari ini. Akan tetapi, dikata, ni zaman ni, jawatan kamu tu belum ada daya tarikan apa-apa sangat. Tapi, kata Sayyidina Abu Bakar, pada masa akan datang, jawatan ini akan menarik, sangat menarik bagi orang ramai, sehingga nanti satu peringkat, satu zaman, orang-orang yang tidak layak pun berusaha untuk dapatkan jawatan itu. Agak-agak sekarang berlaku ke tak berlaku? Berlaku ke tak berlaku? Tak payah cerita jawatan mana-mana lah, umum saja. Berlaku ke tak berlaku? Berlaku. Orang tak pandai, tak berapa cekap, tak berapa rajin, tak berapa pakar, tak berapa tahu, tetap juga nakkan jawatan itu. Guna segala cara. Apa-apa jawatan umum, apalagi jawatan yang berkaitan dengan mengurus urusan agama dan urusan umat Islam. Padahal dia tak ada kebolehan, padahal dia tak ada bakat, padahal tak ada pengetahuan sangat, tapi keinginan tu membuat. Kata Sayyidina Umar akan datang, jawatan itu akan menjadi menarik, dan orang biasa pun yang tak tahu pun berebut nakkan jawatan itu. Lalu kata Sayyidina Umar, sesungguhnya orang yang menjadi ketua akan dihisap dengan lama dan akan diazab dengan azab yang pedih, kerana besarnya tanggungjawab. Barang siapa yang tidak menjadi ketua, maka dia akan dihisap dengan lebih mudah dan paling ringan akan siksaannya. Paling ringan tu bukan maknanya automatik ketua tu lebih susah semata-mata mutlak, bukan. Ataupun tak jadi ketua mutlak hisapnya ringan, bukan. Tapi nak ceritanya kerana hubungannya dengan tanggungjawab. Ini adalah disebabkan, kata Sayyidina Abu Bakar, disebabkan para ketua itu lebih mudah untuk melakukan kezaliman kepada orang ramai. Dia ketua, jadi dia semua tahu, link-link semua dia ada, channel-channel semua dia tahu. Jadi ada orang yang layak untuk mohon, dia tahan. Orang yang tak layak, dia bagi. Jadi terzalimi, orang yang patutnya dapat, tak dapat. Orang yang patut sampai kat dia, tak sampai. Dia ada ketua dia. Kerana yang benda-benda macam tu lah menjadikan azabnya berat besok di hari akhirat. Kita pegang amanah tanah, amanah duit, berkaitan orang Islam, isi perut orang Islam. Tapi orang yang macam ni, yang tak ada sangat baik dengan kita, lambat sini, yang tak sama kita ketepikan dulu gini-gini. Sebab kita ada kuasa, kita kenal siapa yang ni, ni ketepikan dulu. Yang ni yang tak berapa layak tapi dapat. Jadi kekuasaan yang kita guna, memang orang tak tahu. Memang orang tak tahu, dan orang anggap kita ni mesra masyarakat. Sebab secara zahir kita boleh berinteraksi apa semua, tapi tanggungjawabnya berat.
Tapi kalau tak buat macam tu, nanti kita tak dapat pula sokongan. Jadi kita buat juga kayu. Yang penting kita ni diterima secara umum, orang lihat kita sebagai baik. Padahal terzalimi mungkin 1-2 orang yang sengaja. Itu yang sengaja belum cerita, yang tak sengaja, yang tersilap, yang terabsur. Jadi kalau yang sengaja tu berat. Jadi kata Sayyidina Abu Bakar, maka barang siapa yang menzalimi kaum muslimin, dia telah memutuskan perjanjian dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Sayyidina Abu Bakar, ingat, orang-orang yang beriman adalah orang-orang, dia adalah hamba-hamba Allah dan jiran tetangganya. Demi Allah, jika ada seseorang, ini kita kena ingatkan diri kita, jika ada seseorang memudaratkan kambing atau unta jiran tetangganya, kambing atau unta jiran kita sakiti, kambing jiran kita sakiti, tak kisahlah sekarang ayam ke kucing, dia bagi contoh unta dengan kambing. Sesiapa yang memudaratkan kambing jirannya atau unta jirannya sehingga jirannya itu melalui satu malam tersebut, bermakna tidur malam tersebut dengan rasa sakit hati, marah, dia sepaknya unta aku, dia sepaknya kambing aku, sakit hati, pendam, tak cakap, tak nak cari gaduh, tapi sakit hati, pendam kemarahan, maka ketahuilah sesungguhnya Allah lebih berhak murka kepada orang yang tadi tu, yang menyakiti unta dan kambing. Padahal kita tak menyakiti direct dekat jiran, kita menyakiti dia punya unta dengan kambing, sampai kesan dia Allah murka kepada kita. Nak ceritanya, tak jadi ketua, menyakiti jiran tetangga pun dah Allah murka, apalagi kalau jadi ketua menzalimi, menyakiti orang Islam. Jadi apa pesanan daripada Sayyidina Abu Bakar ni, mudah-mudahan jadi inspirasi kepada kita, dan mudah-mudahan kita dengan setiap peringkat tanggungjawab yang berbeza-beza, bukan mesti sampai jadi ketua baru kita kata dia ada tanggungjawab. Kita masing-masing semuanya ada tanggungjawab masing-masing. Mudah-mudahan Allah pelihara kita untuk menjalankan tanggungjawab kita sebaik mungkin. Mudah-mudahan bila kita sungguh-sungguh, ikhlas dan tepat, nanti kalau ada kelemahan dan kesilapan yang kita tak perasan, mudah-mudahan itu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, itulah yang dapat kita kongsikan pada malam ini. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barakah. Yang kehadapan masih lagi dengan tajuk yang sama, dengan cerita yang lebih panjang, yang mana dalamnya juga ada perkara-perkara yang menarik, yang menjadi teladan dan juga panduan kita. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barakah. Apa yang baik itu datang dari Allah, kekurangan, kelemahan dari Allah juga atas kelemahan diri saya. Mudah-mudahan Allah ampunkan kita. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.